Malaysia sedia jalin kerjasama dengan negara lain khususnya ASEAN dalam meningkatkan kemampuan penghasilan makanan halal. Malah Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, usaha itu perlu diperluaskan lagi bagi merangkumi pengeluaran produk farmaseutical, alatan perubatan serta bahan kandungan halal. Usahawan di negara ini disaran menceburi bidang penghasilan produk makanan halal kerana ia mempunyai potensi besar dipasarkan antarabangsa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medek, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof yakin makanan halal yang terbukti terjamin dari segi kebersihannya akan sentiasa mendapat permintaan tinggi dari masa ke semasa. Hukum halal dan haram sering menjadi pembahasan di kalangan masyarakat. Menurut Setiawan Gunandi, 2021, halal bermaksud apa sahaja perkara yang diizinkan oleh Allah SWT tanpa sebarang batasan tertentu. Manakala haram pula ialah sesuatu perkara yang dilarang yang mana sesiapa yang melakukannya akan menghadapi hukuman Allah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Pemproses makanan dan barang untuk pasaran Muslim perlu difahami dan mesti mematuhi kehendak khusus bagi pengguna Muslim sebelum produk dilogokan sebagai makanan halal di Malaysia. Sangat sukar untuk sesuatu kedai atau produk makanan mendapat sijil halal JAKIM dan ini membuatkan sijil halal Malaysia diiktiraf di seluruh dunia. Halal dan haram dalam pemakanan sering diambil mudah oleh setiap masyarakat. Tujuan poster ini adalah membincangkan tentang definisi makanan halal dan haram menurut perspektif Islam yang dirujuk berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan poster ini juga adalah untuk memberi panduan kepada individu dan masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, poster ini bertujuan untuk memastikan makanan yang diambil oleh setiap individu dan masyarakat adalah berdasarkan prinsip-prinsip serta ciri-ciri halal dan haram dalam Islam. Makanan halal di negara Perancis. Okey, saya sebenarnya terpanggil untuk buat mengenai topik Hari ini saya nak cerita pasal makanan halal dekat Jepun lah, okey? So, orang tu tanya, hari-hari awak makan sushi ke? Assalamualaikum. So, banyak orang tanya macam mana nak cari makanan halal bila duduk di luar negara, terutamanya di negara Eropah yang kurang komuniti Muslim ataupun di Amerika contohnya. So, senang saja cara-cara untuk cari makanan halal. Isu yang dibicarakan sekarang berkenaan dengan isu daging, import, kartel dan sebagainya. Satu aspek lain yang seharusnya kita kena tahu bahawa bagaimana kaedah keratan haiwan yang dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Objektif 1. Menghuraikan definisi makanan halal dan haram. 2. Memberikan panduan kepada individu dan masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. 3. Memastikan makanan yang diambil oleh setiap individu atau masyarakat adalah selaras dengan prinsip-prinsip pemakanan yang seimbang. 3 fakta sains mengenai rahsia pemakanan halal dan haram. Yang pertama, kebersihan dan keselamatan makanan. Sains menunjukkan bahawa prinsip-prinsip ini dapat membantu mencegah penyakit dan menjaga kesihatan. Sebagai contoh, haiwan yang disembelih mengikut kaedah Islam dan prosesnya dapat mengurangkan bakteria dan risiko penyakit yang disebarkan melalui makanan. Yang kedua, kesejahteraan haiwan. Sains telah menunjukkan bahawa prinsip pemakanan halal mengandungi etika penyembelihan haiwan yang mengutamakan kesejahteraan. Pemeliharaan dan penyembelihan yang baik memastikan bahawa haiwan tidak mengalami penderitaan yang tidak perlu. Yang ketiga, pematuhan terhadap prinsip pemakanan seimbang. Islam juga menggalakkan pemakanan seimbang dan mengelakkan makanan yang membahayakan kesihatan. Ini termasuk pencegahan daripada makanan haram dan menjaga agar makanan adalah sumber yang baik untuk kesihatan manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Masruna Nadira 077755. Hari ini saya akan bercakap berkaitan dalil rahsia pemakanan halal dan haram. Menurut dapatan kajian, menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT telah memperingatkan hambanya agar memakan makanan halal dan baik, bukan yang haram.
Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh nyata bagimu. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan dalam Islam sesuai dengan hukum syariah, manakala makanan haram adalah yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Persatuan Pengguna Islam Malaysia membangkitkan isu berkaitan daging import yang diragui statusnya. Hal ini kerana daging yang diimport oleh Australia didakwa tidak mengikuti syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azhar Fatini binti Abdul Manaf. Nombor kad matrik saya 076787. Rumusannya, terdapat banyak sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hukum halal dan haram terhadap makanan. Penetapan hukum halal dan haram inilah yang sebenarnya memberi manfaat dan keburukan kepada manusia sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Oleh yang demikianlah Dia telah menetapkan segala hukum yang berkaitan halal dan haram dalam pemakanan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Oleh itu, kita sebagai umat Islam wajib mematuhi segala hukum yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya kami dapat menyiapkan tugasan poster ini yang bertajuk Rahsia Pemakanan Halal dan Haram. Kami daripada kumpulan 4 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Manam kerana sudi membantu dalam menjayakan tugasan ini. Kami berharap para pembaca dapat mengambil pengajaran dan iktibar terhadap kajian ini.